Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan rakan-rakan sekalian. Seperti yang anda lihat di slide, kami akan membentangkan pembentangan dua subjek MPU 21032 Etika dan Peradaban. Dan kami memilih tajuk 6 iaitu Dasar Ekonomi Baru dalam tingkatan DEB. Next slide. Okey, nama saya adalah Muhammad Aziz Iskandar bin Omar Asmawi. Nama metrik 10 DE 21F 1019. Yang lain. Okey, nama saya Muhammad Aiman bin Syarudin, nombor pendaftaran 10 DE 21F 1005. Okey, Syah. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman Irfan bin Muhammad Atan. Nombor matrik saya 10 DE 21F 1043. Okay, nama saya pula Ahmad Isrizal bin Muhammad Yusof. Nombor matrik 10 DE 21F 1013. Okay, next slide. Okay, untuk soalan yang pertama, huraikan rancangan pembangunan 5 tahun yang terdapat dalam Dasar Ekonomi Baru. Jadi tugas saya adalah untuk menguraikan soalan tersebut. Jadi next slide. Okey, terdapat 7 isi yang akan saya bentangkan. Okey, yang pertama adalah latar belakang. Okey, apakah latar belakang dasar ekonomi baru ini? Okey, dilihat daripada perspektif sejarah Malaysia, penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara plural melalui amalan pecah dan perintah. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor pelombongan, biji timah, perdagangan dan perdagangan. Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar, jalan-jalan, rel kereta api dan pelbagai kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Okey, sekian daripada latar belakang. Sekarang adalah rasional. Berkaitan dengan rasional, saya akan bentangkan, saya akan tangguhkan terlebih dahulu kerana terdapat peratusan dan pecahan yang perlu saya huraikan. Okey, yang ketiga adalah objektif. Apakah yang terdapat dalam objektif? Okey, objektifnya adalah menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi itu, kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Okey, seterusnya strategi pelaksanaan. Okey, apakah itu strategi pelaksanaan? Okey, rancangan-rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru disusun dan dijalankan menerusi strategi selampang dua mata. Yang pertama, mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum, seperti kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Okey, yang kedua adalah penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Seterusnya, membasmi kemiskinan. Okey, apakah yang terdapat dalam uraian terdapat dalam membasmi kemiskinan? Okey, negara berusaha untuk membasmi kemiskinan masyarakatnya dari segi pelbagai bentuk. Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur, menambah daya pengeluaran dan pendapatan, memberi peluang pemindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. Dan akhir sekali, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, antara kawasan bandar, luar bandar dan antara wilayah. Dan yang keenam adalah penyusunan semula masyarakat. Okey, negara berusaha untuk menyusun semula masyarakat dari pelbagai kaum.
adalah menjadi aset kerajaan supaya menjelang tahun 1990 pemilikan saham ekonomi Malaysia akan melambangkan komposisi kepentingan kaum di negara ini, di mana penyertaan bumi putera sebanyak 30%, 40%, maafkan saya, bumi putera sebanyak 30%, 40% bukan bumi putera dan 30% terdiri daripada pelabur-pelabur luar negeri. Okey, akhir sekali adalah penutup. Okey. Melalui segala yang saya rungkaikan ini, apakah penutup yang dapat saya buat? Okey, dasar ekonomi baru yang bermatlamatkan paduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Usaha ini memerlukan bukan saja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangan, malah ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta. Okey, next slide saya akan tangguhkan dan inilah peratusan yang akan dilaksanakan oleh negara dalam dasar ekonomi baru. Kadar kemiskinan mengikut kaum adalah seperti berikut. Okey, terdapat 5 kaum. Maksud saya 3. Okey, kaum Melayu, India, Cina dan juga lain-lain. Okey, kadar kemiskinan dalam peratusan Melayu sebanyak 64.8%, India sebanyak 39.2%, Cina 26.0% dan lain-lain adalah 44.8%. Dan pendapatan prorata keluarga dalam sebulan adalah seperti berikut. Okey. Dari kajian tahunan hak milik syarikat-syarikat berhad yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaraan dan rekod dari pendaftar syarikat dan Jabati, hak milik dan penguasaan sektor syarikat pada tahun 1991 adalah seperti berikut. Okey, terdapat 3 pemilikan iaitu Bumi Putera Perseorangan dan Agensi Amanah dibahagikan kepada 2 iaitu Bumi Putera Perseorangan dan Agensi Amanah. Yang kedua bukan Bumi Putera dan yang ketiga warga negara asing. Okey, saya ringkaskan. Okey, di antara kesemua ini nilai yang paling tinggi adalah warga negara asing yang terletak di luar Malaysia. Dan peratusan pun lebih kepada warga negara asing. Okey, next slide. Okey, dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970, pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut. Terdapat 3 sektor yang Tanah Melayu telah disediakan. Okey, yang pertama pertanian, yang kedua pelombongan dan yang ketiga perniagaan, perdagangan, pentadbiran awam, pelajaran, pertahanan dan kemudahan awam. Dari kaum Melayu, peratusan yang lebih banyak adalah melebihi pertanian iaitu 67.6% dan yang kedua 42.6% iaitu perniagaan, perdagangan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pelombongan. Maksudnya di sini Melayu terlebih kepada pertanian. Dan yang kedua adalah kaum India. Kaum India terlebih kepada pertanian iaitu sebanyak 11.5% dan yang kedua adalah 10.7% dan yang ketiga adalah pelombongan 8.5%. Dan yang ketiga kaum Cina. Okey, kaum Cina seperti kita tahu mereka lebih kepada pelombongan iaitu sebanyak 58.7%. Yang kedua adalah 45.5% iaitu perniagaan, perdagangan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pertanian, kurang sedikit daripada pelombongan iaitu 19.9%. Dan kaum yang lain-lain ini adalah terdiri daripada warga negara asing. Dan peratusannya amat rendah berbanding kaum Melayu, India dan Cina. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, Aiman. Okey, sekarang ni slide saya pula. Okey, sekarang ni saya punya slide pula. Uraikan 3 cabaran. Dengar? Okey, sekarang ni slide saya pula. Uraikan 3 cabaran yang dihadapi dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Poin pertama ialah mewujudkan negara Malaysia Bersatu Padu. Okey. Cabaran pertama ialah mewujudkan negara Malaysia Bersatu Padu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Ia mesti menjadi negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum. Okey. Hidup dalam harmoni
bekerjasama sepenuhnya yang secara adil dan terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara. Okey. Poin kedua ialah usaha mewujudkan dan membangunkan masyarakat yang demokrati yang matang. Okey. Cabaran kedua yang sering kita hadapi ialah usaha mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokrati yang matang yang mengamalkan satu bentuk demokrasi Malaysia yang mempunyai persefahaman matang berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada beberapa banyak negara membangun. Selain itu, mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika dengan warga negaranya teguh dalam nilai agama dan kerohanian dan didukung oleh nilai etika paling tinggi. Okey, poin ketiga, memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Ketiga ialah cabaran untuk memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Ini merupakan masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama dengan wujudnya perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Seterusnya masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi dan pengenalan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum. Masyarakat saintifik dan progresif. Masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Okey. Untuk mencapai matlamat keadilan ekonomi dalam masyarakat, kita mesti meningkatkan program kita untuk pembangunan sumber manusia dengan pesat. Memang ada keperluan untuk menjamin kewujudan masyarakat Bumiputera yang mampu supaya setaraf dengan masyarakat bukan Bumiputera. Memang ada keperluan untuk revolusi mental dan perubahan budaya. Semua tugas untuk memajukan diri perlu kita lakukan sendiri. Dalam usaha memperbetul ketidakseimbangan ekonomi, perlu wujud penanganan penuh untuk mencapai kemajuan dengan segera serta hasil yang produktif pada kos paling rendah dari segi ekonomi dan masyarakat. Okey, slide seterusnya saya bagi kepada Rizal. Okey, dasar ekonomi baru memberi penekanan kepada sektor perindustrian. Bagaimanakah sektor tersebut dapat ditingkatkan setanding dengan negara maju? Okey, first, ia boleh buat penawaran pembiayaan, geran pinjaman dan insentif. Dengan ini, bantuan ini dapat mendorong para pengusaha dan mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian, pemprosesan, peternakan, makanan dan sebagainya. Antara geran yang ditawar kepada peniaga seperti skim kewangan, skim geran penyelidikan, pembangunan dan sebagainya. Bank negara telah menubuhkan satu penubuhan bertujuan untuk membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan. Okey, seterusnya pengagihan teknologi pembuatan daripada tradisional kepada moden. Penggunaan mesin teknologi tinggi boleh meningkatkan hasil keluaran dan menjamin kualiti yang baik. Amat mempengaruhi pemasaran untuk pembekalan dan yang berterusan. Contohnya, pembuatan keropok yang menggunakan pembungkusan vacuum lebih mendapat kepercayaan pembeli sekaligus memudahkan pasaran. Dengan itu, penambahan infrastruktur dalam pengusahaan adalah berisiko, namun ia merupakan langkah untuk bersaing dan keuntungannya boleh dicapai dalam jangka masa yang panjang. Okey, seterusnya
memperkasa jenama produk. Jenama merupakan antara sudut yang perlu dilihat oleh pengusaha untuk memastikan sasaran penjualan mereka berkembang dan diterima ramai, seperti kualiti produk, pembungkusan, cara pemasaran dan sebagainya. Pengusaha dengan usaha sama pihak berkaitan seharusnya menjalani formula terbaik bagi menghasilkan produk bertaraf antarabangsa. Kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada program latihan dan pembangunan kepada usahawan. Okey, itu tajuk seterusnya. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana SMIDAP merupakan agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelara pembangunan IKS seperti program rantai industri, program pembekal global, program peningkatan kemahiran. Dengan itu, Majlis Amanah Raya MARA juga merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan, membimbing dan melatih supaya menyertai kegiatan pedagang dan perusahaan. Ya, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Sekarang turn saya pula. Soalan saya adalah iktibar dan pengajaran yang diperolehi daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru. Dengar? Okey, sekarang turn saya pula. Okey, soalan yang saya terima adalah iktibar dan pengajaran yang diperolehi daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru. So, next slide. Okey, iktibar dan pengajaran yang pertama adalah kita haruslah mempunyai matlamat yang jitu. Okey. Contohnya, dasar ekonomi baru mematlamatkan perpaduan negara dan dilaksanakan melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusulan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Okey, usaha ini dia memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih daripada pihak kerajaan dan kaki tangan dia. Malah ia memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran seluruh rakyat. Okey, termasuk daripada sektor swasta. Okey. Kita perlu sedari bahawa dasar ekonomi baru hanya mensasarkan 30% daripada pemilikan saham oleh golongan Bumiputra dan bukan 100% pemilikan saham. Okey. Oleh yang demikian, saya rasa tidak wajar untuk kita mengatakan bahawa dasar ekonomi baru sebagai satu dasar yang bersifatkan diskriminatif. Okey, kita pergi ke poin yang kedua, iaitu bersatu padu. Okey. Okey, kita hendaklah bersatu padu di mana semua rakyat harus bekerjasama untuk membasmi kemiskinan dan mengurangkan jurang taraf kehidupan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Okey, hal ini kerana kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Bukan itu saja, terdapat di luar bandar tetapi juga di dalam bandar. Okey, keadaan ini dia boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan ni adalah mengikut kaum dan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Okey, kita move to next point adalah tidak berputus asa.
Okey. Apa yang saya nak tekankan di sini, kita haruslah tidak berputus asa terhadap cabaran yang dihadapi. Okeynya, contoh kita perlu berjuang untuk meneruskan hidup. Macam kita adalah orang miskin, takkan sampai bila-bila pun kita nak jadi miskin, betul tak? Okey, mestilah kita nak merasa kaya macam orang lain. Jadi dari situ kita mempunyai sifat dalam diri kita, sifat yang tak putus asa untuk kita berusaha untuk memajukan diri sendiri. Walaupun kita sering ditindas apa semua kan, tapi kita kena belajar untuk tidak putus asa untuk kita memajukan diri sendiri. Okey, sekarang kita pergi ke rumusan. Aiman, next slide. Okey. Apa yang kami dapat rangkukan daripada kerja ni, okey. So, tujuan dasar ekonomi baru adalah untuk mengekalkan pertumbuhan dan daya saing bagi menghadapi perkembangan globalisasi dan liberalisasi. Okey. Pengurusan berkhidmat ekonomi makro bagi memastikan penggunaan sumber yang optimum dan cekap serta usaha mempukuhkan daya tahan sistem kewangan diperlukan untuk mengekalkan pertumbuhan. Okey. Strategi untuk menangani cabaran utama dalam tempoh rancangan termasuk meningkatkan produktiviti, menambah penawaran tenaga manusia yang berkualiti, menggiatkan aktiviti dan meningkatkan pembangunan sektor yang menyumbangkan kepada pertumbuhan. Okey, bagi membolehkan negara membangun ekonomi berasaskan pengetahuan, ekonomi negara perlu beroperasi pada sempadan pengeluaran yang lebih tinggi dan mempercepatkan peralihan daripada pertumbuhan yang didorong oleh input kepada pertumbuhan didorong oleh produktiviti. Okey, pada masa yang sama pula tumpuan akan juga diberikan kepada untuk meningkatkan kualiti termasuk kemudahan pendidikan, kesihatan, perumahan yang mencukupi dan mampu dimiliki oleh perkhidmatan lain yang berkaitan. Okey, saya rasa itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.